Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Rabiul Akhir 3 Disember bersama saya Nazirah Syariat dan berikut berita utama malam ini. Omicron sudah berada di Malaysia. Juga hujan berterusan punca tanah runtuh di Cameron. Maktab Rendah Sains Semara MRSM Pendang di Kedah ditutup selama 3 hari selepas terdapat 3 guru disahkan positif COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Osman Warijo berkata, ketiga-tiga guru terbabit diarahkan menjalani perintah pengawasan di rumah HSO. Jelas Dr. Osman, 2 daripada guru terbabit tinggal di taman perumahan di luar sekolah manakala seorang lagi tinggal di kuartus MRSM. Katanya sehingga kini seramai 30 guru dikenal pasti sebagai kontak rapat dan mereka turut menjalani HSO. Bagaimanapun pelajar tidak pulang ke rumah masing-masing dan akan tetap berada di asrama. Jelas beliau, MRSM berkenaan dinasihat tutup sementara selama 3 hari bermula hari ini untuk proses sanitasi selain untuk tujuan siasatan lanjut. Dr. Osman memaklumkan kes positif membabitkan guru berkenaan dikesan antara 26 November hingga hari ini. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman mengesahkan setakat ini tiada pelajar positif virus itu. Menurut beliau, Jabatan Kesihatan Negeri JKN telah mengambil langkah sewajarnya bagi mengekang penularan COVID-19 di MRSM. Jelas beliau, guru yang disahkan positif itu sudah menerima vaksinasi lengkap dan keadaan mereka juga tidak teruk. Katanya siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti kontak rapat serta punca penularan. Tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai Blue Valley berpunca daripada keadaan hujan yang berterusan. Timbalan Penolong Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Perak Hamdan Ali berkata, laluan berkenaan dijangka akan dibuka pada 9 Disember. Kita dah kena pasti bahawa runtuhan tanah ini disebabkan oleh keadaan hujan yang berterusan, yang mana pihak JKR telah merekod melalui tolak hujan kita di atas sana sebanyak 217 mm selama 2 minggu, dan keadaannya berterusan menyebabkan kelemahan pada tebing jalan kita dan menyebabkan runtuhan. Bagi tindakan jangka pendek ketika ini, JKR akan melakukan kerja pembersihan tanah selama seminggu, manakala kerja memantau kestabilan cerun secara berterusan untuk mengenal pasti tindakan jangka masa panjang seterusnya. Menurut Hamdan, cerun runtuh itu adalah yang pertama berlaku di kawasan berkenaan dan di luar jangkaan. Panjang cerun yang terjejas adalah kira-kira 100 meter. Dalam pada itu, pusat pemantauan cerun yang ditempatkan di antara Seksyen 38 hingga 48 bagi memantau cerun pada 3 lokasi mendapati keadaan stabil. Sehingga semalam, 2 lelaki disahkan meninggal dunia selepas kenderaan masing-masing tertimbus dalam kejadian tanah runtuh berkenaan. Seorang pemuda mendakwa kerugian lebih RM21,000 akibat terpedaya dengan tawaran pekerjaan menerusi laman sosial baru-baru ini. Mangsa berusia 22 tahun dikatakan berminat untuk menambah pendapatan melalui pekerjaan sampingan selepas melihat tawaran itu ketika melayari Facebook di rumahnya di Bandar Putra, Kuantan. Memetik laporan berita harian online, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, lelaki itu kemudian menekan pautan yang disertakan sebelum berhubung dengan seorang wanita. Susulan itu, beliau berkata suspek didakwa memaklumkan bahawa mangsa perlu membuat tangkapan layar barangan yang ditempah pelanggan dan menghantar kepadanya melalui aplikasi WhatsApp. Selepas mangsa bersetuju, suspek dikatakan memintanya membuat bayaran pendahuluan bagi pekerjaan itu dan akan memperoleh semula wang terbabit berserta komisen sebanyak 20%. Mangsa kemudian memasukkan wang RM30 sebelum suspek didakwa memasukkan semula duit modal dan keuntungan kepada mangsa sebanyak RM33. Muhammad Wazir berkata mangsa seterusnya dikatakan membuat bayaran pendahuluan sebanyak RM21,280 ke dalam akaun berbeza bagi memperoleh komisen berganda. Bagaimanapun selepas berbuat demikian, beliau berkata mangsa mendakwa tidak memperoleh semula wang dan komisen sebagaimana dijanjikan suspek.
Suspek didakwa memberi pelbagai alasan dan enggan mengembalikan semula wang berkenaan. Susulan itu mangsa mengecaki dirinya telah ditipu dan tampil membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Malaysia merekodkan kes pertama positif varian yang dibimbangi VOC Omicron melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, individu itu merupakan seorang pelajar di sebuah universiti swasta di Ipoh Perak, tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November lalu. Kes ini melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun yang tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November. Katanya dia menjalani ujian RT-PCR COVID-19 setibanya di pintu masuk antarabangsa Lapangan Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan kes diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Dia menjalani kuarantin wajib di penginapan yang disediakan oleh pihak universiti di Ipoh. Perjalanan kes dari KLIA ke Ipoh adalah menggunakan bas yang disediakan khas oleh pihak universiti. Pengesanan kontak rapat telah dijalankan ke atas semua penumpang bas dan pemandu, iaitu seramai 5 orang. Mereka telah menjalani saringan ujian COVID-19 dan kuarantin wajib, ujian sampel pertama dan kedua ke atas semua kontak rapat disahkan negatif. Kebenaran saf dirapatkan ketika solat berjemaah di masjid dan surau sedang diteliti dan akan diumumkan dalam fasa pandemik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, bagaimanapun keputusan itu bergantung kepada pihak berkuasa agama setiap negeri dengan mengambil kira situasi COVID-19 di negara ini. Jelas beliau, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah melaksanakan tugas tersebut untuk mencadangkan serta menyelaraskan SOP melibatkan perkara berkenaan. Sebenarnya perkara itu memang telah kita bincang dalam muzakarah kita sendiri yang kita melibatkan ketua-ketua jabatan daripada seluruh negeri. Kita bincang berkenaan dengan SOP yang kita pohonkan supaya untuk dirapatkan. Tapi sebagaimana yang kita maklum bahawa soal agama ni kita ada satu pihak kuasa agama negeri. Dan insya-Allah kita akan minta memang permintaan daripada pihak berkuasa agama ni hinggalah boleh dianggap sebagai endemik, selesai daripada endemik barulah mereka benarkan. Jadi kita kena hormatlah. Sebelum ini banyak pihak mempersoal dan mempertikai mengenai saf solat jemaah di surau dan masjid yang belum diputuskan sehingga kini. Terdahulu Idris Ahmad menyalurkan sumbangan pek makanan kepada 110 orang petugas Kementerian Kesihatan dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM di Institut Latihan Islam Malaysia Ilim Bangi. Ilim menjadi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC pesakit COVID-19 berisiko rendah bagi pelajar sekolah berasrama penuh SBP Sekolah Seri Puteri Cyberjaya yang disahkan positif COVID-19 sejak semalam. Setakat petang tadi seramai 402 orang pelajar telah ditempatkan di PKRC berkenaan. Dan ini pula susulan kes kasari bayi di Pulau Pinang. 2 wanita yang sudah ditahan polis sebagai membantu siasatan berhubung kejadian membaling sebuah objek dipercayai bungkusan mampat kepada bayi di sebuah taska di Bayan Baru dibebaskan dengan jaminan polis hari ini. Memetik laporan Malaysia Gazette, kedua wanita yang berusia dalam lingkungan 20-an itu merupakan pekerja taska berkenaan dibebaskan selepas pihak polis selesai merakamkan keterangan mereka. Semalam, Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintenden Kamarul Rizal Jenal berkata, gaduh-dua suspek telah ditahan selepas polis menerima 2 laporan berhubung kejadian itu pada Rabu lalu. Insiden itu tular di Facebook baru-baru ini, namun siasatan mendapati kes berlaku pada 24 November lalu, kira-kira jam 6.45 petang. Kedua-dua wanita itu disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Selepas ini, dakwaan dibuli dalam kem ATM, Menteri arah siasat. Alhamdulillah, bertemu kembali.
Kementerian Pertahanan akan memberikan kerjasama penuh dalam siasatan berhubung kes buli dalam kem Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan kes buli dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Tular di Twitter mengenai dakwaan seorang individu yang mendakwa adiknya dibuli di dalam kem ATM. Bagaimanapun, dia masih belum tampil memberikan maklumat terperinci bagi membantu siasatan berhubung perkara itu. Katanya jika dakwaan itu tidak berasas, pihaknya tidak boleh mendakwa mereka yang tidak bersalah, malah tidak boleh menghakimi berdasarkan dakwaan di media sosial semata-mata. Puan punya badan dari segi posting awal tak tampil ke hadapan, setahu saya. Tetapi ada perkara-perkara lain yang dibangkitkan oleh netizen di luar sana, dan saya telah minta Timbalan Menteri untuk membuat siasatan secara peribadi sendiri, dan dalam hal ini apa jua perkara yang dipanjangkan kepada kita melalui DM yang kita terima akan terus disiasat. Secara peribadi, sejak saya Menteri Pelajaran lagi, kita tak akan kompromi dengan isu yang ada kaitan dengan buli. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan pameran dan persidangan Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA 2022 dan pameran Perkhidmatan Keselamatan Asia NATSEC 2022 di Ibu Negara. Semalam viral di media sosial ciapan Twitter yang mendakwa seorang anggota tentera dikatakan sering dipukul senior selain duit gajinya habis digunakan untuk membeli barang-barang keperluan anggota senior lain. Terengganu mula dilanda banjir apabila dua daerah iaitu Kuala Nerus dan Setiu mula dinaiki air ekoran hujan lebat yang turun tanpa henti sejak malam tadi. Seramai 135 mangsa banjir daripada 44 keluarga telah dipindahkan di 5 pusat pemindahan sementara PPS daerah Kuala Nerus dan Setiu setakat jam 3 petang tadi. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di Balai Raya Kampung Bari Besar Setiu, terdapat 16 mangsa dan Masjid Gong Terap Setiu 48 mangsa. Manakala di Masjid Caluk Kedai menempatkan 5 mangsa, Masjid Kampung Merbuah Menyusut Setiu 42 mangsa dan di Kuala Nerus SK Kompleks Mengabang Teliput pula 24 mangsa. Sementara itu bagi mangsa banjir di Kampung Lubuk Panjang Setiu berkata, hujan lebat berterusan menyebabkan air naik dengan cepat kerana rumah berhampiran sungai. Kita bangun tidur pukul 5.30 tu air tak ada lagi. Lepas tu pukul 6 sudah subuh tu air limpah rumah kita tu. Tergelar habis rapuh lah. Jadi, masih sibuk sikit-sikit barang. Lepas pukul 7 tergelar habis baru mari sini. 7.30 mari sini dia. Rumah saya setiap tahun banjir semua lah. Jadi ni pun kira pindah ni kira suruh dah tapi takut berjaga-jaga lagi lah. Takut naik balik kan. Rumah tepi sungai. Sementara itu, menurut kenyataan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran melalui portal publicinfobanjir.water.gov.my, Sungai Caluk di daerah Setiu telah melepasi paras bahaya dengan ketinggian 9.46 pada jam 3 petang tadi. 11 lokaliti di daerah Kota Star dikenal pasti Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah sebagai tempat pembiakan nyamuk Culex Tritaniorinus dan Culexitins. Keadaan itu jelas Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Osman Warijo, ia berpotensi menyebarkan virus Japanese Encephalitis JE. Menurut Dr. Osman, penemuan itu adalah hasil kajian entomologi pencapaian aktiviti kawalan yang dilakukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kota Star dan JKN Kedah sejak 25 November lalu sehingga hari ini bagi mengekang penyebaran virus berkenaan. Beliau berkata menerusi pengesanan kes secara aktif SCD di sekitar kawasan terbabit, seramai 674 daripada 2,926 orang atau 23% penduduk di kesemua lokaliti sudah disaring dan didapati tiada penduduk yang bergejala. Jelas beliau dalam usaha menghapuskan tempat pembiakan nyamuk sebanyak 291 atau 70.6% daripada premis dalam 400 meter radius dari rumah pesakit sudah diperiksa.
Dua kematian baharu yang dilaporkan di Kota Star adalah pada 18 dan 25 November lalu, iaitu di Jalan Pegawai dan Jalan Tanjung Bendahara yang mana mangsa adalah golongan dewasa. Mengulas lanjut, Dr. Othman berkata siasatan mendapati tiada ladang penternak khinzir berdaftar atau tidak berdaftar di sekitar lokaliti wabak. Katanya tinjauan menggunakan drone di sepanjang sungai berdekatan dengan lokaliti wabak juga tidak menemui sebarang lokasi berisiko kecuali kehadiran burung hijrah di kawasan Bendang. Jabatan Perhilitan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri, Majlis Bandaraya Alor-Star MBAS dan PKD Kota Star juga sudah mengenal pasti lokasi untuk penangkapan burung hijrah bagi ujian PCR virus JE. Penduduk dinasihatkan segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami tanda demam, sakit kepala dan muntah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Johor menasihatkan orang ramai agar mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya sebarang insiden kebakaran menjelang musim cuti persekolahan ketika ini. Pengarahnya Datuk Yahya Madis berkata, ia susulan banyak kejadian kebakaran dilaporkan di negeri itu sejak kebelakangan ini. Pastikan sebelum bercuti rumah-rumah yang ditinggalkan bebas daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kebakaran. Kenderaan-kenderaan yang digunakan untuk perjalanan-perjalanan sama ada dekat ataupun jauh, pastikan dibuat penyelenggaraan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan ataupun kebakaran. Sebab kita banyak dapat statistik kebakaran-kebakaran kenderaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan program derma darah bomba prihatin di Johor Bahru, Johor. Jelasnya sebanyak 4,341 kejadian kebakaran dilaporkan sejak Januari hingga November tahun ini. Dalam pada itu, pihaknya turut mengingatkan orang awam untuk merancang perjalanan mereka sebaiknya agar tidak mengunjungi lokasi berisiko berlakunya banjir untuk tujuan riadah mahupun berkelah. Ia susulan banyak laluan jalan yang dikuatiri akan ditenggelami air ekoran peningkatan paras air menjelang musim tengkujuh ini. Memiliki rumah idaman yang selesa dan sempurna untuk berteduh daripada hujan dan panas merupakan impian setiap keluarga. Namun nasib tidak menyebelahi ibu kepada 3 anak, Nur Maizatul Osman, 38 tahun, yang terpaksa tinggal di sebuah warung usang seluas 10 kaki persegi di Kampung Sungai Rakit, Caluk Kedai Setiu, Terengganu sejak setahun yang lalu. Menurut Nur Maizatul, sebelum ini dia pernah menetap di sebuah rumah sewa namun terpaksa berpindah berikutan tidak mampu membayarnya. Kini dia sekeluarga menumpang di warung milik ayahnya dan turut bekerja di situ dengan pendapatan hanya sekitar RM500 sebulan. Lebih membimbangkan apabila tiba musim hujan kerana atap rumah bocor serta haiwan berbisa memandangkan warung tersebut terletak berhampiran belukar. Musim hujan ni kita bimbang agaklah macam serangga-serangga hak berbisa kan. Macam ular je masuk kat dalam bilik, lipan, kalau jeking gitu kan. Bimbang agak kadang-kadang benda tu kita tak nampak kan. Kadang-kadang tu terpijak juga kena. Di waktu malam pula, keluarga itu hanya menggunakan lampu yang memakai bateri bagi menerangi ruang rumahnya kerana ketiadaan bekalan elektrik. Justru dia berharap ada pihak yang simpati terhadap nasibnya dan sudi menyediakan tempat tinggal yang lebih selesa untuk didiami. Harapan saya ada yang sudi bantu sikit-sikit ada boleh tempat tinggal yang selesa untuk kami sekeluarga. Harap ada yang sudilah di musim-musim hujan macam ni kan. Bagi mereka yang ingin membantu Nur Maizatul Osman, bolehlah menyumbang ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN miliknya bernombor 0211-3410-0009-2684 atau hubunginya di talian 018-916-7465. Selepas ini, main bola guna tongkat dan kaki palsu.
perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 30 negara telah merekodkan kes positif varian Omicron setakat semalam sejak varian itu pertama kali dilapor minggu lepas. Terbaru, India melaporkan 2 kes, manakala Singapura 2 kes melibatkan penumpang yang baru pulang dari Afrika Selatan. Brazil merekodkan 5 kes melibatkan individu yang ada sejarah perjalanan ke Afrika. Sweden mengesahkan 6 kes, Denmark 14 kes, Perancis, Iceland, Australia masing-masing 1 kes. 5 lagi kes positif COVID-19 varian Omicron dilaporkan di New York, Amerika Syarikat AS semalam beberapa jam selepas kes yang sama dikesan di Minnesota dan Colorado. Namun setakat ini kebanyakan yang dijangkiti varian terbabit tidak mengalami simptom yang serius. Susulan peningkatan di New York, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan langkah keselamatan baharu dalam masa sama memastikan sekolah dan perniagaan dibuka seperti biasa. Langkah baharu itu termasuk meningkatkan liputan vaksinasi COVID-19 di seluruh AS, mengetatkan protokol ujian saringan untuk semua pengembara antarabangsa dan mewajibkan ujian negatif sehari sebelum berlepas ke negara itu. AS juga merancang untuk melanjutkan pemakaian pelitup muka untuk perjalanan domestik yang sepatutnya tamat pada Januari 2022. Sebahagian rakyat Jerman membanjiri jalanan di Berlin bagi membantah cadangan mewajibkan vaksin dan mengenakan denda terhadap individu yang ingkar. Peserta protes berpandangan tindakan mewajibkan vaksin adalah keterlaluan dan mencabuli hak mereka. Mereka berkumpul untuk menzahirkan solidariti mereka yang tetap dengan pendirian tidak mahu divaksin kerana bimbang dengan kesan sampingan. Semalam, Jerman bercadang mahu memuktamadkan langkah baharu termasuklah mewajibkan suntikan vaksin memandangkan kadar peratusan vaksin di negara itu hanya sekitar 60 hingga 70% terendah dalam kalangan negara Eropah. Negara itu ketika ini berdepan gelombang keempat jangkitan di mana angka positif semakin meningkat sehingga menyebabkan hospital tidak dapat menampung kemasukan pesakit COVID-19. Ramai pakar mendakwa Jerman adalah punca meletusnya gelombang keempat COVID-19 kerana ada kaitan dengan kadar vaksinasi rendah. Kerajaan dalam pada itu bertindak menyekat pergerakan rakyat yang tidak divaksin, termasuklah larangan memasuki restoran dan panggung wayang. Bagi menggambarkan situasi kritikal di hospital, kaki tangan perubatan bertindak memasang lampu merah di unit rawatan rapi ICU bagi menyedarkan rakyat Jerman tentang bahayanya jangkitan COVID-19. Inisiatif itu dimulakan sejak beberapa hari lalu dan bermula setiap petang. Jerman merekodkan 73,209 kes COVID-19 dalam tempoh 24 jam lepas. Sekolah-sekolah di New Delhi terpaksa ditutup semula susulan paras pencemaran udara di ibu negara itu terus meningkat. Tindakan itu dibuat selepas kerajaan mendapat teguran daripada Mahkamah Tinggi India. Mahkamah Tinggi mempertikai situasi di mana kanak-kanak pergi ke sekolah sedangkan orang dewasa bekerja dari rumah. Mahkamah itu dalam masa sama memberi amaran mengenai tindakan tegas dan memberi tempoh 24 jam kepada New Delhi agar mengambil tindakan terhadap pencemaran industri dan kenderaan yang dianggap sebagai penyumbang utama kepada kemerosotan kualiti udara di ibu negara itu. Sebelum ini, sekolah di New Delhi kembali pada hujung November seminggu selepas ditutup walaupun kualiti udara masih buruk. Kualiti udara ibu kota merosot secara mendadak bulan lalu selepas perayaan Diwali berpunca daripada pembakaran mercun. New Delhi antara bandar yang paling teruk tercemar di dunia. Aktiviti perindustrian dan kenderaan menjadi penyumbang utama kepada pencemaran udara di bandar serta pembinaan yang berleluasa. Kerajaan Delhi menyalahkan pembakaran tunggul jerami di negeri jiran sehingga menyebabkan pencemaran udara di ibu kota. Bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan memberitahu mahkamah bahawa pembakaran tunggul jerami hanya menyumbang 4% kepada pencemaran udara. Laos buka landasan kereta api bernilai $6 bilion Amerika yang dibina China. Laluan sepanjang 414 km itu mengambil masa 5 tahun untuk siap. Di sebalik pembukaan landasan yang mempunyai potensi rangsangan ekonomi, penganalisis ekonomi mempersoalkan bagaimana Laos akan membayar hutang bernilai $1.06 bilion Amerika itu kepada China. Namun jurucakap Kementerian Luar China Wang Wenbin berkata, projek utama itu akan memberi rangsangan kepada strategi Laos untuk bertukar daripada negara dikelilingi daratan kepada hub berkaitan darat.
Laluan itu akan menghubungkan bandar Kunming di China ke ibu negara Laos, Vientiane dengan rancangan utama bagi akhirnya melalui Thailand, Malaysia dan Singapura. Negara dengan 7.2 juta penduduk itu sebelum ini hanya mempunyai 4 km landasan kereta api, tetapi kini memiliki kereta api laju di sepanjang jajaran baharu sehingga 160 km sejam melalui 75 terowong selain merentasi 167 jambatan dan berhenti di 10 stesen penumpang. Perkhidmatan penumpang itu dijangka bermula esok. Pemain bola sepak di Gaza menggunakan tongkat dan kaki palsu dalam usaha melayakkan pasukan itu ke Piala Dunia Amputee. Pasukan itu berlatih di Stadium Palestin di Bandar Gaza di bawah seliaan Jawatankuasa Bulan Sabit Merah Antarabangsa. 20 pemainnya dipilih dalam kalangan individu hilang anggota badan daripada 5 kelab Gaza. Salah seorang pemain, Hassan Abu Karim berkata kakinya dipotong selepas dia cedera dalam serbuan Israel ke atas kamp pelarian Al-Maghazi pada 2006. Jurucakap Bulan Sabit Merah, Suhair Zakut berkata, pemain sudah menetapkan standard baharu Palestin selepas pasukan tempatan pertama bermula dengan beberapa pemain pada 2019. Perlawanan kelayakan dijadual diadakan di Iran pada Mac 2022. Pasukan itu akan mara ke Piala Dunia Amputee di Turki pada akhir 2022 jika melepasi pusingan kelayakan. Mereka mencipta sejarah apabila membentuk pasukan bola sepak kebangsaan pertama bagi orang yang menjalani amputasi. Pasukan tersebut memohon menyertai Persekutuan Bola Sepak Amputee Dunia pada 2019 dan pencalonan mereka diterima awal tahun ini. Selepas ini, peniaga kecil dan penjaja dibantu untuk bangun semula. Kerajaan mengumumkan peruntukan sebanyak 48.52 juta ringgit bagi pelaksanaan program pembiayaan mikro untuk peniaga kecil dan penjaja. Peruntukan berkenaan bagi menambah baik dan membangunkan semula perniagaan golongan tersebut. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, melalui inisiatif tersebut, peniaga kecil dan penjaja boleh memohon pembayaran secara syariah dengan kadar keuntungan 0% daripada Bank Rakyat dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC. Pembiayaan yang dipohon boleh digunakan bagi tujuan pemulihan perniagaan seperti modal pusingan, pembelian peralatan, perkakasan, bayaran gaji, bayaran sewa, bil utiliti dan lain-lain lagi. Tiada sebarang kadar keuntungan ataupun faedah dikenakan ke atas penerima biaya, sebaliknya hanya kos pengurusan akan dikenakan sebanyak 1% atas kutipan yang diterima. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Keluarga Malaysia 2021 HPKK 2021 dengan bertemakan Keluarga Penjaja dan Peniaga Kecil Penggerak Ekonomi Rakyat dan juga pelancaran program transformasi Pasar Malam di Putrajaya. Pada majlis ini, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan 25 juta ringgit bagi pelaksanaan transformasi Pasar Malam. Sekecita saya umumkan bahawa kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 25 juta ringgit sebagai pelaksanaan transformasi pasar malam secara berperingkat di 50 tapak pasar malam utama di seluruh negara mulai tahun 2022. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan jangan ketinggalan jam 8.45 malam ini saksikan Globe Al-Hijrah bersama penyampai Nur Zatil Husna Zaharul Lail. Baik, saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.